Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi. Siapa lagi kalau bukan Sehistrozi dalam e-tuition subjek apa? Yes, korang tahu. Kalau korang tengok muka ni, sudah semestinya kita akan belajar subjek sejarah. Okey, so apa yang kita akan belajar pada hari ini? So kalau korang tengok slide saya, hari ini kita akan fokus, saya akan fokuskan kepada teori, kepada bab-bab yang sebelum ni saya pernah buat. Saya akan fokuskan kepada bagaimana kita nak menjawab kertas soalan. Okey, dan untuk hari ini, video kali ini, saya akan fokuskan kepada kertas 2 bahagian A. So macam mana kita nak jawab kertas 2 bahagian A? Okey, so kita tengok slide saya yang pertama dekat situ. Okey, so sebelum kita terus pergi kepada cara nak menjawab, korang kena tahu bagaimana bentuk soalan struktur atau soalan bahagian A. Okey, korang kena tahu kertas 2 dibahagikan kepada 2 bahagian. Saya rasa korang dah tahu, tapi saya nak terangkan balik juga. Kertas 2 dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu bahagian A dengan bahagian B. Bahagian A adalah bahagian soalan struktur dan bahagian B adalah soalan esei. So hari ini kita akan fokuskan kepada soalan struktur sahaja. So kalau kau tengok, okey, dalam peruntukan yang diberikan kepada kamu adalah sebanyak, kalau untuk kertas 2 jam 30 minit tak silap saya, dan untuk bahagian A saya sarankan kamu ambil masa untuk 1 jam sahaja. Jangan lebih daripada 1 jam sebab korang ada lagi bahagian B untuk korang jawab. So peruntukkan 1 jam. Kenapa 1 jam? 1 jam ini telah saya bahagikan kepada mengikut soalan-soalan yang diberikan. So kamu akan diberikan 4 soalan, iaitu soalan 1, soalan nombor 1, nombor 2, 3 dengan nombor 4, dan wajib jawab ke semua soalan. Dan dalam 1 jam korang kena jawab 4 soalan ini. Dan kalau korang jawab, kita bahagikan 1 jam ini, satu soalan hanya 15 minit saja, jangan lebih. Okey, itu cadangan je lah. Okey, so kamu kena jawab 15 minit, 15 minit, 15 minit, 15 minit, cukup untuk 1 jam. Okey, so bagaimana bentuk soalan-soalan yang ditanya dalam bahagian A ini? Okey, dia ada 2 jenis, soalan respon terbuka dan soalan respon terhad. Apa beza respon terbuka dengan respon terhad? Korang kena tahu sebab kepanjangan jawapan kamu bergantung kepada soalan yang ditanya. Contoh, kalau ditanya soalan respon terhad, jawapan kamu tidak perlu panjang macam soalan esei. Kalau respon terbuka, barulah kamu kena orang kata kembangkan, okey, macam kamu buat esei. So kita tengok yang dahulu bagaimana soalan respon terhad ni. Okey, so soalan respon terhad lazimnya jawapannya adalah dalam berbentuk fakta dan fakta yang ringkas dan tepat. Maksudnya soalannya tu memang dia nak jawapan yang tepat dan ringkas. Kamu tak boleh pusing, tak ada huraian, tak ada contoh dan sebagainya. Okey? Perhatikan kata tugas. Apa tu kata tugas? Kata tugas adalah selalunya perkataan pertama dalam setiap soalan. Jelaskan, nyatakan, senaraikan, bincangkan. Itu kata tugas. Dan lazimnya respon terhad ni, apa bentuk-bentuk kata tugas yang selalu ditanya? Selalu soalan yang ditanyakan, nyatakan, apakah, berikan, namakan, senaraikan. Okey, dah ada beberapa lagi. Dan yang paling lazim, soalan dia akan beri sama ada 1 markah ataupun 2 markah. Ini selalunya kalau kamu nak bezakan antara soalan respon terhad dengan respon terbuka. Maksud dia tak akan lebih daripada 2, selalunya 1 ataupun 2 sahaja. Okey, dapat dekat situ ya. So next, kalau kau tengok macam mana lagi cara kita nak menjawab, baca dan fahamkan soalan, gariskan kata tugas dan juga kata kunci. Kata tugas saya dah terangkan tadi, saya nak tunjuk balik untuk kamu semua tengok. Okey, so kalau kamu ada kat situ, respon terhad dan juga respon terbuka. Apa bentuk-bentuk orang kata bentuk-bentuk kata-kata tugas yang mereka boleh tanya. Okey, untuk ini tu respon terhad saya dah terangkan tadi, nyatakan, berikan, senaraikan, namakan dan apakah. Untuk respon terbuka, ini jawapan yang orang kata yang lebih ekstrim lagi. Selalunya budak-budak ataupun pelajar-pelajar memang susah nak jawab bahagian ni sebab kamu kena jawab dalam format esei. Bagaimana cara nak menjawab nanti saya akan tunjukkan. Dan kata-kata tugas yang selalu ditanyakan, terangkan, mengapakah, jelaskan, bincangkan, bagaimanakah,
ulaskan, huraikan, dan ada itu baru peringkat pertama. Ada yang lebih susah lagi, yang kononnya nampak susah. Kalau ditanya sejauh manakah, jelaskan penyataan, berikan penjelasan anda, berikan hujah anda pada pendapat anda. Lazimnya yang bahagian yang kedua ini, kalau kau tengok saya pecahkan kan, yang bahagian atas ni lazimnya untuk soalan-soalan berbentuk kebat. Okey, soalan-soalan yang kamu kena fikir sendiri jawapan dia. Jawapan dia tidak ada dalam buku teks, kamu kena fikir. Okey, macam mana cara dia nanti saya akan terangkan. Okey, so kita tengok next. Kalau kamu tengok, okey, sentiasa lihat markah bagi setiap soalan. Ini paling penting, sebab pelajar bila selalu jawab, dia tak akan tengok markah, terus dia jawab. Kadang-kadang respon terhad, okey, dijawab sampai 5-6 baris macam buat esei. Dan itulah menjadi masalah bila kamu tak lihat markah. Kamu habiskan masa untuk soalan yang hanya dapat 1 atau 2 markah, dan soalan yang dapat 4 ke 5, 3 atau 4 markah kamu biarkan. Nampak tak, kamu boleh hilang markah tu. Sentiasa lihat markah, itu sangat penting. Jawapan hendaklah sesuai dengan markah yang diperuntukkan. Contoh, kalau 2 markah, berikan 2 isi ataupun lebih. Ini satu tips saya selalu kat pelajar saya. Kalau jawapan itu atau soalan itu minta 2 markah, okey, untuk 2 isi, kamu jangan bagi 2, kamu bagi lebih, sebab kamu tak confirm jawapan kamu itu betul. Okey, so kalau dia minta 2 markah untuk 2 isi, bagi 3, bagi 4. Kalau kamu boleh ingat lagi, kamu cakap okey, tak apa, kalau 5 markah, bagi 6, bagi 7, bagi banyak. Okey, untuk sejarah disarankan, digalakkan untuk bagi lebih jawapan daripada yang diperuntukkan. Okey, next, kepanjangan jawapan bergantung kepada jenis soalan. Respon terbuka ataupun respon terhad. Macam saya cakap tadi, respon terhad 1 markah ataupun 2 markah. Okey, dan respon terbuka lazimnya 3 markah ke 4 markah. So tengok jawapan, tengok soalan berapa banyak markah yang diberikan, supaya kamu tahu markah ini soalan respon terhad ataupun respon terbuka, untuk memudahkan kamu menjawab, untuk kamu tidak membuang masa. Sebab macam saya cakap tadi, saya hanya peruntukkan 1 jam saja untuk soalan ini, untuk bahagian ini, sebab kamu ada 15 minit untuk setiap soalan. Sebab kamu kena fokuskan kepada bahagian B yang lebih susah dan lebih banyak markah dia. Okey, so kita tengok next. Okey, so next lazimnya soalan D dan soalan E kebiasaannya adalah soalan kebat. Apa ini soalan kebat? Soalan kebat adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Maksudnya calon perlu menggunakan jawapan yang munasabah dengan menggunakan formula rubrik yang sesuai. Bagaimana formula rubrik ini? Lepas ini saya akan terangkan bagaimana kita nak menjawab menggunakan formula rubrik. Okey, so lazimnya kalau kamu tengok dalam soalan, okey, contoh ada 4 soalan kan. Kita ambil soalan pertama. Soalan pertama tu dia akan tanya 1A, 1B, 1C dan juga 1D. Lazimnya soalan C ataupun soalan D, soalan D ataupun soalan E, mereka akan tanya soalan yang berbentuk kebat. Maksudnya sejauh manakah bla 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 bla, pada pendapat anda bla 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 bla. Okey, berikan hujah anda untuk bla 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 bla. Maksudnya jawapannya tak ada dalam, orang kata, fakta-fakta yang kamu belajar dalam buku teks. Maksudnya kamu kena fikir sendiri. Itu yang selalunya pelajar, alah susah soalan kebat ni, tapi sebenarnya tidak. Okey, kamu kena banyak membaca, dan saya akan tunjukkan cara untuk kamu menjawab soalan kebat lepas ni. Okey, so saya akan terangkan bagaimana kamu nak menjawab soalan, okey, respon terbuka dan soalan kebat menggunakan formula rubrik. Okey, so dapat dekat situ ya. Okey, so kita tengok slide yang seterusnya. Ini jumlah soalan, 4 soalan kan. Untuk memudahkan lagi kamu meneliti soalan tersebut, lazimnya mereka pembuat kertas soalan, mereka akan buat 4 soalan, dan lazimnya soalan 1 dan soalan 2 mereka akan ambil daripada tingkatan 4. Dan soalan 3 dan soalan 4 mereka akan ambil daripada tingkatan 5, dan setiap soalan diberikan 10 markah. 10 markah dan dibagikan 1A 2 markah, 1B 2 markah, dan soalan C dan D mereka bagi 3 ataupun 4 markah. Okey, so ini untuk memudahkan kamu, supaya kamu tahu. Kadang-kadang pelajar dia confuse. Okey, soalan yang kau baca ni macam tingkatan 5, macam tingkatan 4, tingkatan berapa ni? So untuk memudahkan kamu, saya dah terangkan awal-awal, lazimnya kita soalan pertama dan yang kedua adalah soalan tingkatan 4. Soalan 3 dan 4 adalah soalan tingkatan 5. Okey, so jangan confuse lepas ni, supaya memudahkan kamu untuk menjawab. Kamu dah tahu dah, okey, soalan ni tingkatan berapa, soalan ni tingkatan berapa. Okey, dapat dekat situ ya. Dan keseluruhan markah adalah 40 markah untuk bahagian A. Jawab semua soalan, jangan tinggal satu. Okey, itu saya punya nasihat.
Jangan tinggal kertas kosong. Itu lagi penting. Fokuskan kepada soalan kebat jika buntu dengan soalan lain. Sebab apa? Sebab selalu pelajar salah faham soalan yang paling susah adalah soalan kebat. Sebenarnya soalan kebat, kalau kamu tahu, adalah soalan yang paling mudah nak skor. Okey, sebab apa? Sebab soalan ni ditanya pendapat kamu. Lazimnya soalan kebat ni tidak ada salah ataupun betul. Okey, asalkan jawapan kamu relevan, jawapan kamu logik, kamu boleh dapat betul. Maksudnya jawapan kamu akan diterima berbanding dengan soalan yang berbentuk fakta. Soalan berbentuk bahasa, kalau kamu tak ingat, kamu memang tak akan dapat jawab. Okey, kecuali lah kamu ada tahap penghafalan yang sangat-sangat tinggi macam Albert Einstein, baru boleh lah. Tapi ada je pelajar yang macam tu. Tapi untuk memudahkan kamu, nak bagi tahu bahawa kalau kamu banyak membaca, kalau kamu boleh fikir secara relevan, kamu boleh fikir secara logik, kamu akan mudah untuk jawab untuk soalan kebat. Sebab lazim soalan kebat ni bagi saya dia macam umpama kamu menjawab soalan bahasa Melayu. Okey, kamu buat karangan kan, kamu kena fikir poin-poin dalam bahasa Melayu kan. Dia bagi satu soalan, kamu fikir. Okey, contohnya kebaikan untuk bla 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 bla. Kamu tahu okey kebaikan dia apa-apa, kamu berfikir. Sama juga untuk soalan kebat sejarah. Kamu kena berfikir sahaja. Okey, tak perlu untuk kamu susah hafal. Okey, fakta ni mesti jawapan macam ni. Soalan kebat tak macam tu. Soalan kebat jawapannya subjektif. Maksudnya kalau kamu selagi jawapan tu relevan dan logik, jawapan kamu boleh diterima. Okey? So, pemarkahan pemeriksa berdasarkan dua cara. Ini cara macam mana pemeriksa memeriksa. Yang pertama menggunakan skor analitik dan juga yang kedua menggunakan skor rubrik. Maksudnya, contoh kalau kamu dah tulis jawapan kamu, dia akan tengok jawapan kamu, dia akan bahagikan. Bagaimana kamu tulis? Ada fakta, ada huraian dan juga ada contoh. Itu untuk skor analitik. Dan untuk skor rubrik pula sama macam analitik, cuma di belakangnya ada inference. Kalau kamu boleh bagi inference, lagi bagus. Sebab apa? Sebab untuk membezakan antara pelajar yang bagus dengan pelajar yang biasa-biasa je, lazimnya pelajar yang bagus ini mereka boleh bagi inference. Apa ini inference? Inference adalah kesimpulan kecil. Maksudnya kamu dapat kesimpulan kamu sendiri. Selalunya inference ini kamu akan mulakan dengan perkataan tegasnya, jelaslah. Okey, inference selalunya kamu cuba bagi, kamu predict. Okey, kamu bagi ramalan. Okey, selepas peristiwa daripada soalan tu apa yang akan terjadi. Okey, kalau buat benda macam ni, apa yang akan terjadi selepas itu? Itu inference. Maksudnya kamu punya, orang kata kamu punya pendapat kamu sendiri. Itu maksud inference. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita akan tengok nanti macam mana cara untuk kita menjawab. Di situ kamu akan boleh nampak nanti. Okey. So, next, tolong gunakan penanda wacana. Ini penting disebabkan penanda wacana inilah yang boleh mencantik dan menyusun kamu punya isi huraian dan juga contoh. Okey, sebab kadang-kadang pemeriksa ni pun manusia. Okey, kadang-kadang kalau kamu tulis tanpa penanda wacana, kamu tulis titik tu dia titik, fakta titik, huraian titik, contoh titik tanpa guna penanda wacana, so mereka tak tahu mana fakta, mana huraian, mana contoh. Okey, kalau contoh kamu bagi penanda wacana, contohnya kalau contoh kamu guna penanda wacana sebagai contoh. Okey, lepas tu kamu gunakan penanda wacana selain itu seterusnya. So dia dapat bezakan, oh budak ni nak tulis isi pertama, budak ni nak tulis isi kedua, oh ini untuk contoh dan sebagainya. Okey, sebab kadang-kadang penanda kertas soalan ni, kadang-kadang kalau kamu tak letak penanda wacana, mereka tak nampak. So dia kata, okey, contoh kamu dah tulis 2 point atau 2 fakta, tapi dia tak ada penanda wacana yang membezakan. Okey, budak tulis dapat 1 markah sebab dia tak nampak penanda wacana yang membezakan antara isi pertama dengan isi yang kedua. Penting untuk guna penanda wacana. So macam mana cara untuk guna penanda wacana? Apa penanda wacana yang boleh kamu guna? Ada gambar tangan dekat situ. Macam mana kita nak guna gambar tangan ni? Okey, ini lazimnya saya nak mudahkan kamu. Okey, penanda wacana yang paling mudah lah untuk kamu ingat. Kamu dah belajar ni dalam subjek bahasa Melayu, tak apa, saya ajar balik. Okey, gunakan yang pertama, kalau boleh kamu gunakan antaranya. Kamu juga boleh gunakan seterusnya, di samping itu, selain itu, dan akhir sekali. Ini kamu susun ikut saya punya susunan ni untuk memudahkan kamu. Tak payah fikir penanda wacana yang orang kata yang tinggi-tinggi. Okey, cerakinnya lah, apalah. Okey, pakai yang basic cukup. Okey, supaya dapat membezakan antara isi dengan huraian dengan contoh, isi pertama dengan isi yang kedua. Gunakan cara ni.
ASDSA. Aku sayang dia, dia sayang aku. Itu untuk kamu mudahkan kamulah. Okey, aku untuk antaranya, sayang untuk seterusnya, dia untuk di samping itu, sayang untuk selain itu, akhir sekali untuk aku. Aku sayang dia, sayang aku. Tiba Okey, so next. So next, okay, formula penting. Ini penting macam mana kamu nak boleh. Ini adalah formula penting yang kamu boleh gunakan dalam menulis satu isi. Okey, satu isi yang lengkap untuk kamu jawab respon terbuka dan juga soalan kebat. Ada yang pertama, ada kepala soalan. Apa ini kepala soalan? Kepala soalan adalah kamu ambil balik sedikit daripada soalan, kamu tulis balik. Contoh soalan tanya, jelaskan kepentingan sistem resident. Okey, kepada British. Okey, so kamu tulis balik. Kepentingan sistem resident kepada British ialah itu masuk kepala soalan. Okey, lepas tu masuk yang kedua, fakta. Fakta adalah jawapan kamu. Poin yang pertama. Okey, lepas tu kamu kena ada kata hubung. Kata hubung ini adalah untuk menghubungkan antara kamu punya fakta dengan kamu punya huraian. Contoh kata hubung kamu boleh gunakan adalah seperti ini. Buasik. Tiba ada buasik. Apa tu buasik? Kamu gunakan bagi, untuk, agar, supaya, seperti, iaitu dan juga kerana, ataupun kalau kamu ada kata hubung lain yang lebih sesuai, kamu boleh gunakan. Ini untuk memudahkan kamu supaya dalam exam tu kamu ingat, oh ini kata hubung yang boleh kamu ingat. Kamu ingat buasik. Okey, jenis-jenis kata hubung yang boleh kamu gunakan. Ingat buasik Ingat buasik, ingat sehistrozi. Okey. So seterusnya, ini jawapan terbaik lah. Okey, susunan dia. Okey, so lepas, saya tak habis terangkan lagi. Lepas huraian, kalau kamu ada contoh, gunakan penanda wacana untuk contoh. Apa contoh? Apa penanda wacana untuk contoh? Sebagai contoh. Guna je sebagai contoh. Untuk setiap kamu punya esei, gunakan penanda contoh untuk gunakan penanda wacana sebagai contoh. Setiap kali kamu nak cakap contoh pun tak ada masalah. Okey, lepas tu, lepas penanda wacana untuk contoh, barulah bagi contoh. Dan contoh, kalau kamu ada inference, macam saya cakap tadi, membezakan pelajar bagus dan pelajar yang biasa-biasa je, kamu guna juga penanda wacana untuk bagi inference. Contoh penanda wacana untuk inference, saya cakaplah jelaslah, tegasnya. Maksudnya kamu cuba, orang kata, membuat kesimpulan kecil ataupun kamu cuba bagi prediction apa yang berlaku ataupun ramalan apa yang berlaku selepas soalan itu, orang kata selepas peristiwa yang ada dalam soalan tersebut. Nanti kita akan tengok macam mana kita nak menjawab. Okey, contoh soalan struktur. Ini yang menarik. Okey, kita tengok contoh soalan struktur yang ada. Okey, alamak saya lupa nak tu. Okey, tak apa, itu satu, kamu boleh tengok kat situ. Okey, ini contoh. Okey, soalan struktur. Rasanya kamu pun dah tahu. Dan macam mana kamu nak membezakan? Kamu tengok dia akan lazim ni, dia akan bagi empat sub soalan dalam satu soalan. Ini satu soalan ini. Kalau kamu tengok ni, ada soalan A, B, C dan juga D. Dan yang dalam kotak hijau itu adalah soalan respon terhad. Maksud saya cakap tadi, soalan yang berbentuk fakta ringkas dan tak perlu jawab panjang-panjang. Selalunya dia bagi satu ataupun dua markah. Okey, dan soalan bahagian yang bawah ini yang bagi color kuning itulah soalan respon terbuka dan juga soalan kebat. Maksudnya kamu kena gunakan formula rubrik. Macam saya cakap tadi, kena ada fakta, huraian, contoh. Kalau kamu boleh bagi inference, lagi bagus kamu bagi inference. Sebab setiap fakta, huraian, contoh dan inference, kamu akan dapat satu markah, satu markah, satu markah, satu markah. Fakta satu markah, huraian satu markah, contoh satu markah dan juga inference satu markah. Kamu boleh dapat 4 markah untuk satu fakta sahaja. Nampak tak? Betapa senangnya untuk kamu menjawab soalan ni. Okey, so kalau kita tengok bagaimana kita nak menjawab soalan ni. Okey, so kita tengok yang pertama dahulu sekejap. Kalau tengok soalan yang pertama, so kita tengok bagaimana kita nak menjawab soalan ni. Okey, kita tengok yang pertama dahulu. Bagaimana kita nak jawab soalan A. Okey, soalan A yang pertama, saya kotak sini. Okey, sebelum kamu baca soalan A, kamu baca dulu semua soalan. Itu paling penting. Yang atas tu kamu kena baca. Kalau kamu tak baca, sia-sia je. Sebab kadang-kadang soalan atas itu untuk kamu adalah untuk bagi hint dekat kamu, oh soalan ini bab berapa, tingkatan berapa. Okey, saya bacakan. Okey, jadual berikut menunjukkan revolusi yang berlaku dalam gerakan nasionalisme di Asia Tenggara. Lepas tu dia bagi kotak dekat situ, tahun 1920 dan tahun 1932. 1920 ada revolusi pelajar di Burma, dan 1932 ada revolusi Thailand di revolusi Thai di Thailand. Okey, so soalan saya, siapa tahu jawab?
soalan ini bab yang keberapa, tingkatan yang keberapa? Siapa tahu? Saya bagi masa dalam beberapa saat untuk korang jawab. Kalau korang boleh jawab, korang pandai. So, soalan ini dia ada revolusi, lepas tu dia ada perkataan, ada kata kunci kat situ, nasionalisme. So, bab berapa, tingkatan berapa kalau kamu ingat? Okey. So, boleh jawab tak? Semua tak boleh jawab. Tak apa, saya jawabkan. Okey. So, soalan ini adalah soalan untuk bab yang pertama, tingkatan berapa? Tingkatan 5 aliran KBSM, iaitu nasionalisme di Asia Tenggara. Okey. So, dia bagi dua peristiwa kat situ, dua jenis nasionalisme di dua negara, iaitu Burma dan juga Thailand. Okey, di mana dekat Burma ada revolusi Burma, dekat Thailand ada revolusi Thailand. Baru kita tengok jawapan yang soalan yang pertama. Dia kata, jelaskan maksud revolusi. Satu markah. So apa ini maksud revolusi? Siapa tahu maksud revolusi? Pernah dengar kan lagu Revolusi? Siapa yang daripada zaman saya dulu lah, ada satu lagu daripada kumpulan Bang Fiz, Revolusi. So, siapa tahu apa maksud ataupun definisi untuk revolusi? Siapa tahu boleh jawab. Okey, tolong jawab. Okey, dalam ruangan komen di sebelah, ruangan komen di sebelah, korang boleh jawab apa itu revolusi. Buat siapa yang tahu. Kalau tak tahu, saya boleh jawabkan. Okey, so apa itu revolusi buat siapa yang tahu? Revolusi. Okey. So dah jawab semua? Kamu dah jawab? Tak jawab? Semua tak jawab, saya jawabkan. Okey. So maksud revolusi dekat sini, okey. Maksud revolusi, definisi revolusi adalah bermaksud perubahan. Okey. Tetapi kalau contoh kamu tulis, okey, maksud revolusi adalah perubahan, salah. Okey, sebab revolusi ini walaupun dia perubahan, tetapi dia bukanlah perubahan secara general. Okey, revolusi ini adalah perubahan secara mendadak dalam sesebuah sistem politik ataupun pemerintahan. Itu maksud revolusi, dan ianya berlaku secara besar-besaran. Itu maksud revolusi. So macam mana kita nak jawab? Terus jawab macam tu ke? Ingat tadi saya cakap, okey, macam kamu jawab dalam soalan bahasa Melayu, kamu dah belajar sebelum ini, kena ada kepala soalan. Jelaskan maksud revolusi. So kamu boleh mulakan dengan, okey, saya tulis kat sini A ya, untuk kamu lebih mudah. Okey, so A. Okey, kamu tulis balik. Maksud revolusi adalah apa? Okey, maksud revolusi adalah sebuah perubahan pula. Okey, perubahan dalam sesebuah struktur pemerintahan atau sistem politik yang berlaku secara mendadak dan besar-besaran. Titik. Itu jawapannya. So ini adalah jawapannya yang saya akan warnakan ni supaya kamu boleh nampak. So ini jawapannya. Okey? So kamu dah dapat satu markah dekat situ. Okey? So kita tengok yang kedua. Macam mana kita nak menjawab soalan yang kedua? Siapa tahu soalan yang kedua macam mana kita nak jawab? Okey, saya bacakan soalan dia. Namakan dua tokoh nasionalis di Asia Tenggara yang terlibat dalam gerakan bercorak radikal. Kalau tengok sekali imbas soalan ni, oh senang je, aku ingat semua tokoh-tokoh yang ada. Okey, kamu boleh ingat semua. Ada macam-macam tokoh kan dalam nasionalis di setiap negara, sebab ada beberapa negara korang belajar, Thailand, Indonesia, Burma, Indochina dan sebagainya. Tetapi yang menjadi masalah, kalau kamu tak baca soalan betul-betul, kamu akan salah, sebab bukan semua tokoh kamu boleh masukkan dalam jawapan ni. Sebab kalau kamu tengok jawapan yang terakhir, dia cakap gerakan bercorak radikal. Apa ni gerakan bercorak radikal? Kalau kamu boleh ingat balik apa yang korang belajar dalam bab pertama, okey, nasionalis di mana-mana negara dekat Asia Tenggara dibahagikan kepada dua tahap. Tahap pertama dan juga tahap kedua. Kalau korang masih ingat, tahap pertama, tahap yang awal atau tahap awal kita panggil
adalah tahap di mana nasionalisnya atau tokoh-tokoh nasionalisnya berjuang secara bersifat sederhana ataupun dalam bahasa mudahnya secara asya-asya je. Maksudnya mereka menggunakan cara yang lembut, cara yang berbincang. Orang kata benda boleh bincang, kenapa nak gaduh? Itu tahap pertama. Tapi bila masuk tahap kedua, golongan-golongan nasionalisnya sudah bertindak lebih keras, lebih ekstrim, ataupun dalam bahasa mudahnya kalau kau baca dalam soalan, lebih radikal. Maksudnya perjuangannya lebih bersifat kekerasan, lebih bersifat ketenteraan dan juga peperangan. Itu adalah maksud radikal. Dan contoh kalau kamu bagi tokoh, kamu letak tokoh-tokoh tahap pertama, kamu akan dapat salah sebab dia tanya tokoh untuk gerakan bersifat radikal. So, macam mana kamu nak jawab ni? Okey, kamu boleh bagi mana-mana saja tokoh, okey, yang ada di mana-mana negara yang korang belajar mengenai nasionalisme, tapi kamu fokuskan kepada tokoh-tokoh yang bersifat radikal saja. Contoh dekat Filipina kita ada siapa? Kita ada Emilio Aguinaldo. Okey. So, Emilio Aguinaldo. Lepas tu kita ada yang kedua, kita ada Andres Bonifacio. Nama dia. Okey, lepas tu dekat Indonesia kita ada Sukarno. Okey, lepas tu kita ada dekat Thailand kita ada Pibul Songgram. Nama dia. Okey. Songgram. Okey, dah ada beberapa lagi. Okey, tapi kalau kamu tengok soalan, dia nak berapa markah? Dia nak 2 markah saja. So kalau kamu bagi 2 tokoh pun tidak mengapa, tapi macam saya cakap, bagi lebih. Kalau dia minta 2 markah, bagi 3 tokoh. So kalau ambil Emilio Aguinaldo dan Andres Bonifacio dan juga Sukarno, kamu dah dapat 2 markah penuh dekat situ. Okey? So kita colourkan ni warna hijau. So next, kita tengok soalan C. Bagaimana kita nak menjawab soalan C? Tolong bacakan soalan. Saya lah kena baca kan, dekat korang nak baca. Saya tak dengar suara kamu. Okey, mengapakah revolusi Thai pada tahun 1932 berlaku? So, kenapa berlaku revolusi Thai? Kau masih ingat lagi tak peristiwa-peristiwa yang berlaku dekat Thailand? Okey, apa yang terjadi? Bagaimana nasionalis berlaku di Thailand pada tahap pertama dan kedua? Siapa masih ingat? Kalau korang ingat, korang boleh jawab dalam ruangan komen dekat sebelah. Okey, tolong jawab ya siapa yang tahu. Okey, ruangan komen dekat sebelah. Okey, boleh tak? Boleh ke tidak? So, tahu tak jawapannya? Boleh jawab tak soalan ni? Kalau tak ada, saya tolong jawabkan. So, saya ceritakan dahulu apa yang berlaku dekat Thailand. Buat siapa yang tidak ingat peristiwa yang berlaku, nasionalisme yang berlaku dekat Thailand. Okey, Thailand ini berbeza dengan negara-negara yang lain. Sebab negara-negara lain yang dekat Asia Tenggara, mereka semua dijajah oleh siapa? Oleh penjajah. Tetapi, Thailand ini berbeza dan special sebab mereka ini tidak dijajah oleh mana-mana kuasa barat. Okey, tetapi walaupun mereka tidak dijajah, mereka tetap menghadapi masalah. Masalah apa yang mereka terpaksa hadapi? Tak kena jajah pun ada masalah. Okey, masalah yang mereka hadapi adalah dari segi pemerintahan sistem beraja mereka. Sebabkan tiba satu saat di mana seorang raja ini bernama Raja Vajiravud. Okey, raja ini dia bersifat boros dan tidak mementingkan kebajikan rakyat. Jadi pada ketika inilah rakyat Thailand merasa tertindas dengan sikap raja dan mereka tidak boleh orang kata melawan raja sebab sistem raja Thailand pada ketika ini adalah sistem raja berkuasa mutlak di mana raja berkuasa terhadap semua benda yang ada dekat Thailand dan tidak ada mana-mana kuasa, mana-mana undang-undang yang boleh mempertikaikan kuasa raja. So maksudnya kalau raja itu jahat ke, raja nak buat apa ke, raja boleh buat sebab tak ada undang-undang yang boleh mengatasi raja. Jadi rakyat Thailand rasa terbeban dekat sini. Disebabkan itulah mengapa pada ketika sistem pemerintahan raja ini berlaku, rakyat Thailand mengadakan revolusi, mengadakan perubahan secara mendadak dan besar-besaran untuk menggulingkan sistem raja berkuasa mutlak. Tetapi mereka masih inginkan raja, tetapi mereka tidak mahu raja berkuasa mutlak. Mereka tukar kepada sistem raja yang baru, iaitu sistem raja berperlembagaan. Macam mana mereka tahu mengenai sistem raja berperlembagaan? Mereka belajar daripada sistem
raja berperlembagaan yang dijalankan dekat England. Apa ini sistem raja berperlembagaan? Adalah satu sistem beraja di mana walaupun mereka ada raja, tetapi masih ada satu lagi benda di atas raja yang boleh mengatasi raja, iaitu perlembagaan. Apa ini perlembagaan? Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi. Maksudnya walaupun raja memerintah, tetap juga kalau raja buat salah, raja boleh didakwa, boleh dipertikaikan oleh perlembagaan. Itu maksudnya raja berperlembagaan. Jadi revolusi Thai ini berlaku disebabkan oleh rakyat ingin menggulingkan sistem raja berkuasa mutlak disebabkan sikap raja yang boros dan tidak menjaga kebajikan rakyat. Jadi macam mana kita nak buat? Kita boleh gunakan formula rubrik dekat sini. Okey. So, yang pertama saya cakap tadi kena ada kepala soalan. Okey. So, dia cakap sini mengapakah revolusi Thai pada tahun 1932 berlaku? So, kamu boleh jawab. Alah, warna hijau pula. Sebentar ya. Okey, kamu boleh jawab. Kenapa masih warna hijau? Kamu boleh jawab. Revolusi Thai pada tahun 1932, tulis balik, berlaku kerana kata hubung saya, kerana apa? Okey, kerana sikap boros dan tidak mementingkan kebajikan rakyat oleh sistem pemerintahan beraja di Thailand. Okey, titik. Lepas tu, lepas ini dah huraian, masukkan contoh. Sebelum masuk contoh, masukkan penanda wacana sebagai contoh. Sebagai contoh, raja yang dimaksudkan adalah Raja Vajiravut. Okey, Vajiravut ejaan dia. Okey, yang bersikap boros. Titik. Okey. So bila raja bersikap boros, jadi macam ni. Dah cukup macam ni ke macam saya cakap? Untuk membezakan pelajar yang bagus dengan pelajar yang biasa-biasa je, kamu boleh tak inference. So bila dah berlaku sikap boros raja ni, apa yang saya cakap tadi? Masih ingat saya ceritakan tadi? Mereka tukar sistem beraja berkuasa mutlak kepada sistem perlembagaan. So itu adalah inference. Maksudnya kamu bagi apa yang berlaku selepas itu. Okey. So tegasnya, kau boleh cakap tegasnya ataupun bolehlah tegasnya. Okey. Rakyat Thailand, okey, mula ataupun kalau tegasnya kau boleh tak selain itu. Okey, selepas itu pun boleh. Selepas itu rakyat Thailand telah menggulingkan sistem beraja mutlak kepada sistem raja berperlembagaan. Okey, titik. Ini jawapan kamu boleh bagi. So berapa markah kamu dapat untuk ni? Okey, kalau kamu buat soalan dia bagi berapa markah? Dia bagi 3 markah. Tapi kalau kamu kat sini, kamu dah dapat 1 markah dekat sini. Saya warnakan hijau ya. 1 markah dekat sini. Okey, kamu dapat 1 lagi markah dekat sini. Okey, dan juga kamu dapat 1 lagi markah dekat sini. Nampak tak kat situ? So kamu dah dapat 3 markah dalam mak. Kamu dapat 3 markah dekat situ. Tapi sebenarnya kat asas ni kamu dapat 2 markah. Okey, so kamu dapat lebih kurang 3 ke 4 markah untuk soalan ni. Nampak? Kalau kamu guna formula rubrik yang saya ajarkan tadi, kamu boleh bagi 1 point untuk 3 markah ataupun 4 markah. Okey, so kita tengok yang terakhir, soalan yang terakhir. Okey, bagaimana kita jawab soalan yang terakhir ni? Okey, bacakan soalannya. Perubahan politik melalui pendekatan revolusi banyak meninggalkan kesan negatif
Okey, banyak meninggalkan kesan negatif dan berikan penjelasan anda. Pelajar dia nampak, alamak, susahnya soalan ni. Mula dah pening kepala, minta makan Panadol sebiji. Okey. So sebenarnya soalan ni tak susah. Kamu kena faham je soalan ni. Apa yang soalan ini minta. Okey. So dia kata perubahan politik melalui pendekatan revolusi banyak meninggalkan kesan negatif. Maksud soalan ini cuba maksudkan adalah sesebuah pemerintahan atau negara berubah disebabkan oleh revolusi akan meninggalkan kesan negatif. Kamu setuju ataupun tidak? Kalau kamu setuju, kamu beritahu sebab kamu kenapa. Kalau kamu tak setuju, kamu bagi tahu sebab kamu kenapa. Okey, tak kiralah kamu tak setuju ataupun tidak setuju, tidak salah untuk kedua-dua jawapan asalkan sebab yang kamu bagi relevan. So kita tengok macam mana kita nak jawab dekat sini. Okey, so apa contoh jawapan yang boleh kamu bagi? Okey, kalau contoh saya kata setuju. Sebab apa kesan negatif? Kenapa saya kata setuju? Sebab revolusi ini meninggalkan banyak kesan negatif. Yang pertama, kalau berlaku revolusi atau perubahan secara besar-besaran, ianya akan menjejaskan ekonomi negara. Sebab kita cuba menggulingkan kerajaan. Okey, jadi nak mulingkan kerajaan takkan tinggal diam, kerajaan pun akan menentang. Jadi akan berlaku pergaduhan dan juga orang kata berlaku satu konflik dekat situ. So dia akan menjejaskan ekonomi. Okey, contoh sebelum ini kalau kamu tengok pada zaman sebelum ini kita ada perhimpunan bersih. Okey, bersih pusat 1.0, 2.0. Itu salah satu bentuk revolusi. Okey, so ianya menjejaskan ekonomi yang pertama. Yang kedua, ianya juga dapat mengurang ataupun orang kata merendahkan atau mengurangkan peluang pekerjaan kepada pekerja-pekerja. Okey, sebab ekonomi dah menjejaskan ekonomi, jadi peluang untuk mendapat pekerjaan pun akan menjadi lebih susah. Dan yang ketiga, jenayah dan pengangguran akan meningkat sebab dah tak ada pekerjaan. Jadi orang tak bekerja, orang buat apa? Nak cari duit sebab mereka nak makan. Jadi tak boleh bekerja. So itu yang akan meningkatkan jenayah. Ada yang merompak lah, ada yang buat inilah, ada yang buat jenayah dan sebagainya. Okey, dan yang keempat, ianya juga akan mengelakkan ataupun mengurangkan jumlah pelabur asing daripada negara kita. Sebab pelabur-pelabur yang akan datang ke negara kita, kalau negara kita tidak aman, negara kita ada konflik, negara kita ada revolusi dan sebagainya, pelabur-pelabur akan rasa, tak naklah melabur kat negara ni, nanti bisnes aku akan terancam. So pelabur-pelabur pun akan mengelak untuk melabur di negara kita. Itu contoh-contoh kesan negatif yang akan berlaku. So macam mana kita nak jawab? Okey, perubahan politik kepada soalan melalui pendekatan revolusi banyak meninggalkan kesan negatif. Okey, adalah benar. Kalau maksudnya kamu setuju lah kan? Adalah benar kerana revolusi akan menyebabkan ekonomi terjejas. Okey, titik. Selain itu, penada wacana tu perlu revolusi juga akan mengurangkan peluang pekerjaan. Juga akan membawa kepada pengurangan peluang pekerjaan. Okey, pengurangan peluang pekerjaan. Sebab bila ada revolusi, jadi macam saya cakap tadi, bila ada revolusi, bisnes akan terjejas, jadi orang nak bekerja pun susah. Okey, seterusnya, jumlah jenayah dan pengangguran juga akan meningkat. Titik. Akhir sekali, apa jawapannya? Saya cakap tadi, masalah revolusi juga ataupun situasi revolusi juga
akan membawa kepada pengurangan jumlah pelabur asing di negara kita. Titik. Nampak tak kat situ? Panjang soal jawapannya tapi macam saya cakap tadi, kalau kamu boleh fikir atau kamu boleh fikir logik ataupun fikir secara relevan, kamu boleh jawab soalan ni. So kamu dah tengok ni menyebabkan ekonomi terjejas, kamu dapat 1 markah. Okey, pengurangan peluang pekerjaan, kamu dapat 1 markah. Okey, jumlah jenayah meningkat, kamu dapat 1 lagi markah. Okey, pengurangan jumlah pelabur asing juga, kamu akan dapat 1 lagi markah. So kamu dapat 4 markah. Tapi jawapan ini tidak menggunakan formula rubrik sebab kita boleh fikir fakta dia dengan lebih banyak. Sebab tu saya kata kenapa soalan kebat ni senang, sebab kamu boleh keluarkan fakta kamu sendiri tanpa perlu kamu ingat fakta-fakta yang ada dalam buku teks. Okey, so dapat di situ anak-anak, so itu adalah cara untuk kamu menjawab soalan untuk bahagian A kertas 2, dan nanti saya akan buat lagi soalan begini tapi kita akan fokuskan kepada bahagian B kertas 2. Dan bagaimana cara untuk menjawab kertas B lebih kurang sama dengan bahagian A tapi dia lebih panjang sedikit. Dan bagaimana caranya, nak tahu tak? Kamu kena tengok video saya yang seterusnya nanti bila saya terangkan tentang cara untuk menjawab kertas soalan bahagian kertas 2 soalan bahagian B, bahagian esei. Okey, so sampai di situ saja kelas saya pada hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share link-link e-tuition kepada kawan-kawan kamu semua, mak, ayah, nenek terima share. Dan jangan lupa untuk layari website kita orang juga, e-tuition.my atau e-tuition.my, untuk korang dapatkan lebih banyak info dan juga orang kata video-video yang menarik dekat situ. Dan kita juga ada macam-macam lagi slot-slot video yang menarik dalam channel e-tuition dekat YouTube. Okey, so itu sampai di situ saja video saya pada hari ini. Jangan lupa yang paling penting, yang paling penting di akhir video saya, jangan lupakan saya sehistrozi dalam e-tuition subjek apa? Mestilah e-tuition subjek sejarah. Okey, jangan lupa, itu saja. Anything, anytime, anywhere. Okay, bye.